Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke sesi bersama Saudara Faris pada hari ini. Rakaman pada hari ini datang daripada Duat Medias, ya. So insyaAllah hari ini kita akan tengok satu saja ayat. Kita akan tadabbur satu ayat, insyaAllah. Sama-sama kita ambil pengajaran lah, berkenaan dengan serangan yang berlaku. Saya serahkan kepada Faris. Jazakallah khair kepada semua. Jadi Alhamdulillah bertemu kita pada malam ini. Dan insyaAllah ayat yang sangat ringkas kita ambil daripada surah Al-Baqarah, dipetik daripada ayat 120. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ayat yang begitu ringkas ini memberikan kita satu mesej yang sangat fundamental, sangat signifikan di dalam hidup kita. Bagaimana Allah mengatakan tidak akan rida kedua-dua golongan ini, yang ini Yahudi dan juga Nasara. Golongan ini sampai mana mereka nak rida kepada kita, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita berjaya mengikut millah mereka. Kan, kalau kita tengok dalam kandungan isi daripada Al-Quran, daripada terjemahan bahasa Melayu, dia katakan agama. Tapi sebenarnya agama yang dimaksudkan dengan sebenarnya adalah din. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan hatta tattabi'a dinahum. Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahum. Millah ini apa beza dengan din dia? Millah ini adalah satu cara hidup. Kan? Kalau din kita ada sistem, ekonomi, politik, pendidikan. Tetapi cara hidup ni benda yang simple. Dan bagaimana cara kita berpakaian, cara kita bercakap, dan cara kita berjalan dan sebagainya. Ini yang merupakan misi daripada musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Mereka tidak langsung menginginkan kita untuk convert. Mereka tidak ingin kita melafazkan kalimah, ya aku dah murtad, aku keluar dari Islam. Tetapi mereka hanya ingin mengatakan bahawa mereka ingin melihat umat Islam berada di luar lingkungan Islam, tanpa melihat kita berada dalam golongan Kristianisasi dan juga Yahudi dan sebagainya. Contoh yang paling mudah adalah pada tahun 1996. Ini menunjukkan kerja-kerja mereka yang tidak pernah henti-henti. Siapa tahu yang berlaku pada 1996? Tahun ini sepatutnya kita rasa sedih, kerana tahun ini adalah tahun permulaan kepada kejatuhan akhlak-akhlak, kejatuhan masalah-masalah dan sebagainya. Kalau kita lihat 1996 di Malaysia, munculnya satu yang dinamakan Astro. Astro ini diwujudkan dan akhirnya timbullah beberapa rancangan-rancangan yang kita tengok, Akademi Fantasia, Malaysian Idol dan sebagainya. Ini idea-idea yang mana untuk merosakkan umat Islam. Dan bagaimana kita lihat kan, contoh-contoh ini sebenarnya menular. Kalau kita tengok daripada Astro lah lahir ni rancangan-rancangan bola sepak kan. Dan orang yang minat bola sepak akhirnya rasa wah bestnya, dengan rasa kegeringannya itu, untuk kegeringan sakit keriangannya untuk melihat rancangan bola sepak ini, akhirnya bawa dia leka dan juga lalai. So jadi pengajaran penting untuk kita faham pada hari ini adalah misi mereka bukan untuk bawa kita ke dalam Kristian dan juga Yahudi, tetapi misi mereka sangat jelas. Kerja mereka, contohnya Steven Spielberg, siapa pernah dengar nama ni, memegang 78 broadcast satu dunia, siaran. Bagaimana bagaimana dengan Adam Sandler, pengarah-pengarah filem yang mana mereka ni sungguh memikirkan bagaimana untuk menghancurkan umat Islam kan. Bagaimana kita tengok kan, kalau kita tengok sejarah yang lebih jelas lagi di Indonesia, bagaimana Snodgrass meletakkan 5 idea untuk menjatuhkan Islam tu kan. Dan kita akan tengok dalam ISKN lah benda ni, preview kepada ISKN, yang mana ada 5 idea Snodgrass untuk menjatuhkan umat Islam di Indonesia. Yang pertama saya cerita dah, membezakan antara Islam ritual dan juga Islam sebenar. Kalau tengok bagaimana Belanda apabila mereka masuk ke dalam Indonesia, Spanyol sebelum ni masuk dalam Indonesia, mereka menjatuhkan masjid-masjid, merobohkan masjid-masjid kan. Tetapi apabila Indonesia dimasuki oleh Belanda, mereka membina masjid-masjid, dan masjid-masjid ini menjadi satu logo ataupun simbol untuk rasa oh bestnya aku kan, untuk semayang kan. Dan last kali Islam tu menjadi Islam ritual, dan dia membezakan dengan Islam yang sebenar. Dan kefahaman Islam telah hilang dalam kelamaan. Islam di Indonesia terhapus. 4 lagi saya akan ceritakan dalam ISKN, insya-Allah. Dan kita akan berjumpa dalam ISKN. Ini adalah merupakan satu preview sebenarnya ya. Video yang merupakan satu langkah utama kita membuka jalan kepada program yang dinamakan Ini Sejarah Kita Nusantara, insya-Allah.
Kita bertemu lagi dalam sesi ISKN. Jumpa saya di tempat anda insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengerusi majlis.